Allahu 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 Allah. Saya jumpa banyak bila saya kata bagaimana kita nak menangkan Islam dengan dakwah. Bukan pergi buat kerja teroris, itu bukan. Walaupun ada orang nak kaitkan saya dengan teroris, tak apalah, orang tu saya dah saman 2 juta. Berani dia ulang lagi, saman lagi 2 juta. Baru lagi buat video ugutan, nak ugut saya lagi. Last time warning. Kalau tak ada, lepas ni saya tak boleh halang sesiapa yang datang untuk buat kerja mereka. Tak apa, nak buat kerja buat je. Saya okey je. Saya ada Allah. Saya ada Allah, saya tak kisah. Masalah kita tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam kita penakut. Penakut nak bersuara. Bersuara dengan betul. Bukan berkeras, bukan melontarkan kata-kata kesat, bukan. Tetapi bersuara dengan hikmah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Itu yang perlu kita lakukan. Bila ada isu, kita mempertahankan Islam. Kita bukan mempertahankan individu. Kalau sahabat saya 867 laporan polis, dia ditahan dan diremat 4 hari. Alhamdulillah, saya puji. Bukan salah polis, sebab polis buat kerja mereka, alhamdulillah. Itu syukur. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana dengan P. Waitar Muti? Hina Malaysia, cakap orang India nak masuk Islam, nak masuk kerja kat kerajaan, dia dipaksa masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa kerja kerajaan di sini? Ada tak? Pegawai kerajaan ke? Ada tak mana-mana kawan India yang dipaksa masuk Islam? Tak ada. Kenapa yang ini masih bebas? Tak dikenakan tindakan. Di mana peguam negara? Kita bukan masuk isu politik, bukan, sama sekali bukan. Tetapi isu saya ialah, kenapa double standard? Di mana kerja peguam negara? Siti Kasim, dia bagi isyarat lucah. Sebelum ini, sesiapa yang bagi isyarat lucah, mereka pasti dikenakan tindakan tau. Sama ada penjara ataupun denda. Tapi Siti Kasim lepas. Macam mana? Di mana keadilan? Di mana peguam negara? Itu yang kita fikirkan. Kalau nak fair, fairlah kepada semua. Itu maksud kita. Jangan pula bila kena kepada geng sendiri, double standard, tak boleh. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita kena bangkit, kita kena bangun, buat dakwah, dan jadikan bulan Ramadan ini bulan kita berubah untuk berdakwah. Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf. Another 5 years, another 10 years, sorry, sayonara. Sebab dah nampak dah, jarum demi jarum semakin masuk. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan yang cintakan Islam, yang mahukan Islam, yang kita percaya Islam adalah agama keamanan, agama kedamaian, kita tidak pergi menyebarkan keamanan dan kedamaian ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya risau kemaksiatan yang akan melanda kita nanti. Yang jadi mangsa bukannya kita. Yang jadi mangsa anak dan cucu kita. Buatlah sesuatu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Buatlah kerja dakwah kita. Dan sebagai kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya berdoa dan saya berharap bulan Ramadan ini bukan satu lagi bulan Ramadan yang telah kita lalui, tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang pertama kita betul-betul mempertingkatkan takwa kita dan menjadikan bulan Ramadan kali ini sebagai bulan yang benar-benar kita keluar berdakwah, menyampaikan risalah Islam ini kepada mereka di luar. Ya, wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dalam masa 5-10 minit ini ada soalan nak ditanya. Apa 2 soalan? Kalau saya tahu jawab, saya jawab insya-Allah. Sebelum kita tutup untuk solat Isyak nanti. Nanti selepas solat Isyak tak layan soalan tau. Sebab kebiasaannya dia soalan selepas solat Isyak. Adakah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Ya tuan, silakan. Okey, baik. Soalan yang sangat bagus, iaitu tuan bertanya, kalau saya salah betulkan saya tuan. Tuan bertanya iaitu, yes, kita sedar penghinaan terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap Allah semakin menjadi-jadi dan semakin meningkat. Tapi masalahnya juga ialah pada orang Islam yang menghina Islam. Betul? Biarkan saya tambah lagi satu spicy dia.
Bukan sahaja dia menambah, tetapi dia menyokong dan mempertahankan orang yang menghina. Okey? Apa masalah dia? Masalah kita ada kat situ, iaitu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kena faham. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, setiap zaman Nabi sebut ada Firaunnya. Firaun umat Nabi adalah Abu Jahal. Dan setiap zaman ada Abdullah ibn Salulnya, Abdullah ibn Ubay ibn Salulnya, iaitu kelompok munafik. Mesti ada. Dia pasti ada. Maksudnya, benda ini dia bukan sesuatu yang mengejutkan kita. Dan saya kata secara positifnya, bukan saya suka benda tu berlaku tau tuan, tapi secara positifnya, tahu apa dia tak? Alhamdulillah, selepas beberapa kejadian ditimbulkan orang-orang yang nampak seperti munafik ini, kita tahu siapa munafik. Kita tak kata mereka confirm munafik, tapi kita tahu siapa yang betul-betul Ahlus Sunnah, siapa yang betul-betul pendukung liberal. Kalau tanpa situasi ini berlaku, kita tak tahu, kadang-kadang dia sebelah kita je. Tapi sekarang, bila mereka nampak mereka ini ada kedudukan, mereka semakin berani bersuara, kita tahu, ini dia. So kita tahu, kita kenal. Nampak tak cara Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan mereka? Mereka ingat mereka pandai? Tak. Dan nak kenal golongan ini, senang saja. Baca surah Al-Baqarah surah kedua ayat 1 hingga 20. 3 kelompok manusia. Orang mukmin, orang kafir dengan orang munafik. Orang mukmin dengan orang kafir tak banyak ayat, lebih kurang 8 ayat saja. Tetapi hampir 12 ayat Allah dedikasikan untuk orang munafik. Dan antara ciri mereka, bila diseru mereka dan tegur mereka, janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi. Mereka jawab, tak, sesungguhnya kami adalah orang yang melakukan kebaikan. Sama tak alasan mereka? Sebiji. Jadi benda ini tuan-tuan dan puan-puan sama. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir mereka ni minoriti je. Mereka ni sedikit je. Kenapa banyak suara? Apakah benar pepatah Melayu kata tong kosong itu bunyinya kuat? Ataupun sebenarnya kita ini yang berisi ini diam 1000 bahasa? Itu juga perlu kita fikirkan. Kita perlu ke depan tuan-tuan dan puan-puan, tak guna berdemonstrasi, tetapi buat kerja kita, suarakan pendapat kita, bagi pressure. Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan, ni datang lagi, datang diminta. Nampak? Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kata Alhamdulillah. Bila semakin banyak mereka demand, kita tahu siapa mereka. Demand lagi, dikeluarkan perkataan Islam dari IC. Bagus. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kalau masih tak nampak, saya tak tahulah. Ini menunjukkan kita kena buat kerja kita, kena buat kerja dakwah kita. Saya bukan suruh tuan-tuan dan puan-puan berpolitik. Itu politik, serahkan kepada ahli politik. Saya bukan ahli politik. Saya pendakwah. Saya nak naikkan semangat tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama kita berdakwah, sama-sama kita sebarkan ajaran Islam, sebarkan nilai Islam dan amalkan nilai Islam dalam kehidupan seharian kita. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jangan memalukan Nabi. Hari ini kita semua ini adalah duta kepada Nabi. Orang lihat kita, dia lihat Nabi. Nak tak nak, tuan-tuan dan puan-puan, buat yang terbaik untuk diri kita, untuk agama kita. Ya, harap menjawab persoalan tuan. Tadi ada soalan? Yes tuan. Baik, terima kasih tuan. Alhamdulillah, saya suka semangat tuan, sebab saya pun dapat aura dia. Tuan kata, yes, apa yang saya sebut tentang kes sahabat saya yang bernama Zamri Vinod, dan tadi dia baru terbaca di Facebook ataupun di YouTube, Mufti Perlis Datuk Seri Dr. Mazhar, dia mempertahankan Zamri. Jadi apa yang ditimbulkan oleh tuan ialah di mana perginya alim ulama yang lain, iaitu mufti-mufti dan sebagainya, yang ada otoriti untuk mempertahankan NGO dengan pendakwa-pendakwa ini. Jujurnya tuan-tuan, puan-puan, yang saya tahu, sekali lagi saya bukan bodek majlis agama, jabatan agama, majoriti mereka sokong, majoriti mereka keluarkan statement. Okey? Jangan ingat saya bodek mereka, bukan. Majoriti mereka sokong dan majoriti mereka menyokong dan membantu. Tetapi tahu apa masalah dia? Media masa tidak ambilkan kenyataan mereka untuk dijadikan berita. Itu yang kita tak tahu. Dan kalau perasan, kalau ada seorang manusia yang tak mewakili Islam pun, dia ni
tak pakai free hair, tak menutup aurat, tapi media massa akan meletakkan dia sebagai Muslim contoh. Apa sahaja kenyataan dia akan dijadikan rujukan. Tapi alim ulama dia tak jadikan rujukan. Maksudnya media massa tak pick up. Dan betul, tuan-tuan, saya setuju. Ada di kalangan mereka yang ada authority, bukan dalam majlis agama, jabatan agama. Sebab majoriti jabatan agama dengan majlis agama, dengan institusi agama yang saya kenal di Malaysia, saya kerjasama dan saya tahu mereka menyokong pendakwa kita. Mereka sokong. Tetapi yang jadi isunya ialah ada setengah pihak yang berautoriti. Saya tak mau sebut nama. Mereka ada jawatan, tetapi mereka malu dan takut bersuara, malahan mempertahankan tindakan orang lain. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Sebab apa? Saya fikir mungkin al-wahan, cinta dunia takut mati. Allah